Anda yang belum subscribe lagi, saya harap sudilah hendaknya anda subscribe agar menjadi pendorong untuk saya meneruskan menjalinkan hubungan rambang. Ingat, menjalinkan hubungan rambang adalah pengalaman yang mendewasakan. Ingat, ingat! Faizal bin Hussein. Kita kawan FB tak tahu berapa lama dah. Tak tahu berapa lama. Tiba-tiba kita sedar kita dah berkawan kan tu kan. Aku adalah seorang peminat kepada Faizal bin Hussein, the photographer tu. Nombor satu, aku rasa kau berjaya capture dalam kau punya fotografer tu. Ni kutu cakap tau, bukan fotografer profesional punya cakap Tapi pada aku rasa kau seorang fotografer yang berjaya capture sanubari ataupun watak subjek itu, manusia itu. Aku rasa itulah yang aku capture. Bila aku tengok kau punya painting-painting, aku tengok orang-orang tu kan, dia bukan tampan atau dia bukan paling jampu, paling beautiful, tapi and yet they are so beautiful. Aku tak tahu, kau faham ke? Ya. Dia mempunyai, untuk capai tu dia harus ada proses lah. Kita tak boleh skip proses tu. Apa proses tu? Jatuh cinta dengan subjek tu. Literally. Kita kena jatuh cinta, obses terhadap subjek tu. Setiap subjek, setiap watak yang datang, personality yang datang. Ya. Sebab tu saya tidak akan dia datang, lepas tu shoot, lepas tu dah habis, tak. Saya akan ada sesi bersembang dulu. Kan. Tanya background dia apa semua, tanya benda tu semua. Kemudian dia sebenarnya akhirnya portrait ni adalah communication. Maksudnya kita communicate dengan tu, ada interaction dengan subjek tu. So bila dia post nanti dekat in frame, bila dia post nanti, is automatic, dia sendiri, bukan daripada majalah dia lihat. Dia bukan daripada tu. Dia akan post naturally diri dia sebenar. Tapi kita kena ada provokasi dalam percakapan kita. Provoke dia supaya dia, bukan provoke cara kasar lah. Kita tengok dia punya reaction macam mana kan. Provoke dia supaya dia selesa dan dia membuka diri dia sepenuhnya pada kita. Diri dia, dalaman dia tu dalam dia. Kadang-kadang kalau kita bernasib baik, pakaian dia juga. Tapi itu kita tak akan bincang hari ini. Okey. Dia akan membuka diri dia. Pasal proses, kebanyakan your subject ni, diorang ni kebanyakan masanya bukan kau punya kawan peribadi. Ya, bukan kawan peribadi. Ada yang kawan peribadi, ada yang tak peribadi. Kenal secara rambang, macam gitulah. Kubram. Lepas tu bila kau tak kenal dia sangat, kau akan berinteraksi dengan dia. Berapa lama proses suai kenal tu yang sebagai fotografer kau perlukan masa? Dia bergantung kepada dia sendiri, bergantung pada diri dia. Dia nak buka tau. Kalau dia tak buka, memang saya tak shoot. Yes. Benda macam mana yang kau look for yang untuk dia buka tu? Apa benda tu? Kalau perempuan, kalau dia dah boleh gelak besar tu, okey lah. Dia dah boleh gelak besar tu kan. Dah boleh tak kontrol dia punya senyum lah, dia tak kontrol lagi. That's it. Okey. Yes. Cuba kita eksperimentasi Aku menyerah diri untuk jadi subjek untuk diambilkan gambar. Cuba engkau interview aku macam mana engkau nak berkenalan aku, dan untuk menjurus pada gambar yang macam mana yang akan diambil tu. Kita akan saya akan tanya benda-benda yang basic dulu lah. Contoh macam kopi atau teh. Serius? Yes. Kopi. Ya. Kopi hitam atau susu? Black coffee. Black as it can be. Kenapa black? Sedap. Dia punya payau, dia punya pahit, dia punya intense.
Tak ada gula, natural. Sejak bila menjadi pengamal kopi? Approximately 7 hingga 10 tahun je. Walaupun umur tahun ni 55. Baru. Kopi berapa cawan dah hari ni? Sekarang ni dalam masa beberapa bulan ni hanya limitkan pada 1 cawan je. Sebelum tu on average 2 hingga 3 cawan sehari. boleh tu boleh. Okay. Double shoot belum lagi. Belum lagi. Okey. Kopi. Kopi dia seksi sebenarnya. Seksi. Setujulah kalau dia mengatakan kopi sebenarnya seksi. Ya, setuju sangat. Sangat setuju. Seksi. As opposed to tea. Tea bukanlah tak seksi ke apa, tapi tea tu macam dia punya libido tak berapa tinggi. Dah boleh shoot. Itu dia pusing tu. Sebab fotografi ni dia saya cakap dalam bahasa ibunda saya, boleh? Silakan. Saya cuba untuk faham. Okey. Dia sebenarnya dia mengajar saya tentang memerhati, mengamati, melihat, merasakan benda-benda penting. Sebenarnya setiap saat tu ada dia punya magic dia. Kan, kalau kita berhentikan satu momen, kita perhatikan magic dia ada kat situ. Kan, sebab untuk saya still photo daripada moving still lebih power daripada moving picture. Kenapa Sebab dia stop the moment. Sebab kita manusia sebenarnya muka kita setiap saat dia berubah tau sebenarnya. Kalau kita pergi close up, betul-betul close up, dia ada sel-sel yang menua mati. Sebab tu saya memilih subjek portrait. Kan, saya nak hentikan dia saat itu. Kan, satu masa nanti dia akan tengok, oh ini aku dulu, yes. Kau dulu sangat cantik dan sekarang pun bertambah cantik. Saya setuju. Tadi bila aku buat dengan kawan Halim kan, cakap dengan dia, aku nak sangat interview kau. Disebabkan aku rasa intipatinya adalah aku rasa kau seorang artis. Aduh. Aku paling menyampah kalau orang cakap sejak saya bergelar artis ni baru satu single, 2 single, 1 album dia nak bergelar diri dia artis. Aku cakap tak boleh. Dan itu bukan artis lagi, itu baru seorang penyanyi. Artis tu adalah satu gaya hidup, cara hidup dan pemikiran hidup. Ya betul. Dan apa yang aku amati daripada engkau punya fotograf, gaya hidup engkau yang aku tengok daripada luar dan daripada jauh, aku sense yang kau memang seorang artis. Interesting berkaitan seorang artis ni pada aku artis mempunyai kebolehan untuk melihat suatu benda tu berbeza daripada kebolehan orang lain melihatnya. Dan intipati daripada cara dia melihat dan cara dia express tu adalah kerana titik tolak pemikiran dia yang very unconventional. Itulah yang aku dapati daripada para artis dan orang-orang macam kau. Artis sebenarnya kalau menurut kata Peter Lindbergh kan, iaitu seorang fotografer, katanya work kita yang determine kita tu artis. Work kita yang mengatakan kita artis. Kita tak perlu letak title saya artis. Saya betul kan. Kita tak perlu letak title kan. Work kita yang bawa carry benda tu. Kan. Aku kenal kau daripada work kau. Dan aku interpretasi yang work kau tu adalah a work done by an artist. Itu interpretasi aku. Tapi aku belum berani mengatakan diri aku artis. Tak cukup kuat lagi buat masa ni. Aku setuju pemikiran tu, tapi pada aku kategori golongan artistik. Dan tadi bila dia cakap pasal kopi dan tea tadi tu, yang kopi tu seksi kan. Sebenarnya engkau punya subject matter very seksi ada orang tu.
dia orang seksi tanpa revealing, tanpa mendedahkan terlalu banyak. And yet dia orang seksi. Even muka dia pun seksi. Aku yang macam 2-3 post yang sudah mak dengan anak kan. Yeah. Pada aku is very sexy dalam bukan bentuk kesyahwatan tau, tapi sesuatu yang aku tak tahu apa benda dia tu. Komen Seksi dia sebenarnya seksi ni bukan pada tubuh yang telanjang ataupun tetek yang besar gitu kan. pun seksi juga, tapi Seksi juga. tapi bukan, Seksi juga kan. Itu seksi yang saya maksudkan adalah seksi yang diri dia, soul dia yang seksi. Maknanya cara dia duduk, cara dia communication, cara dia memandang, itu seksi yang satu lagi. Dan dua-dua tu perlu sebab kita masih hidup di dunia fizikal. Dua-dua tu perlu kan. Sebab saya tackle isu ni sebab kita memandang banyak benda-benda kulit kan. Kita tak memandang kita memandang banyak benda-benda kulit. Seksi tu kita pandang selalunya orang akan membuat bahawa perempuan subjek seks subjek ataupun apa nama ni hanya subjek seks saja kan, tubuh perempuan kan. Tapi sebenarnya dia energi yang lain bila kita lihat angle seksi yang lagi satu tu kan. Dia boleh menjadi spirit untuk hidup kan, kehidupan kita kan. Sebenarnya di bawah sedar kan, selepas kita melihat sesuatu yang cantik, yang indah kan, kita segar lepas tu kita, hari ni best. Nampak perempuan kulit cantik, rambut ikal semua. Dia itu ada benda tu dalam dia. Dan kita rasa segar selepas dapat mengecapi keindahan dia tu, melihat keindahan tu. Dan orang lelaki ni sebenarnya yang lebih menggairah dia sebenarnya nampak sikit-sikit. Itu lelaki punya otak. Kalau otak lelaki memang gitu. Dia suka nampak sikit-sikit. Dia bukan nampak semua. Dan sebenarnya seks ni pun dia kena nampak sikit-sikit dulu baru dia betul kan. Dah terus ternganga terbuka je. Tak adalah, tak ada apa dah, habislah. Misteri yang harus diungkap. Tubuh perempuan adalah misteri yang harus diungkap. Betul Ini ada satu lukisan, satu gambar seorang lelaki menari dengan paksa berhitam. Kau punya caption pun kau yang menenun naratif hidup kau sendiri. Kita lelaki, aku rasa kita both kita both heterosexual. Jelas kita punya sexual aku rasa lah. Kita minat opposite sex kan. Sebagai fotografer kalau lelaki, kau melihat satu orang lelaki, bukan nak melihat yang bagaimana kita melihat seorang perempuan punya sexuality dia. Bagaimana kau nak tarik keluar sex appeal seorang lelaki tu? Boleh ke? Dia boleh. Kan? Boleh sebab dalam badan kita ada kimia perempuan juga. Kan? Dalam kita ada perempuan juga, ada lelaki juga. Ya, kita ada X kan, semua tu kan. Kita ada kemampuan tu kan. Asalkan orang tu kita boleh trigger orang tu, pecahkan dia punya tembok diri dia tu. Dah pecah tu dah boleh lah kan. Kita nak keluarkan sex appeal dia agar dia menawan kepada seduce the audience. Dia betul. kena seduce the audience. Seduce the camera, seduce the audience. Aku takut kan perbualan ni aku tak upaya nak capture kau punya diri tu lah. Aku takut tu lah. Contoh, aku ada tengok satu video tau, Jordan Peterson. Dia ni famous sangat lah kan. Dia bercakap pasal The Joker, Joaquin Phoenix. The Joker ada dalam satu scene The Joker, tengok obviously tengok. Ada satu scene tu yang dia menari tau. Dia menari lawa dalam macam tempang dia, macam kecacatan dia tu, tapi dia punya movement tu very graceful. Dan Jordan Peterson menyatakan bahawa kelembutan yang dilakonkan oleh Joaquin Phoenix yang very masculine tu, lebih kurang paraphrasing, kerana dia berjaya menyelami the feminine side of dia. Mengcapture feminine side of seseorang artis tu. Itulah yang dahsyat tu. Elvis Presley, segala bapa artis.
Yes. Aku rasa manusia yang paling handsome dalam dunia ni Elvis. Kita tengok orang macam malah Freddie Mercury pun dengan jongang dia tu, dengan bentuk dengan misai dia, tapi ada satu yang very graceful. Seksi. Macam mana nak cakap? Itulah yang Jordan Peterson cakap, seorang artis mesti ada kebolehan untuk get dia punya feminine side tau. Kalau siapa lelaki sejati, atau lelaki sejati tak sejati, buruk dia jalan macam kan. Tapi kalau dia ada grace dia tu, bila dia jadi ahli kungfu pun macam Israel Adesanya kan, dia punya movement tu graceful. He is like a ballerina. So tolong cakap pasal feminin tadi. Dia ada dua lah kan, lelaki perempuan punya tu kan, apa kalau kita tengok lebih satu layer lagi ada tentang yin dan yang. So bila berdua tu tengah berdancing kan, menari, itu yang keluarnya. Dia akan keluar bentuk begitu. So kita membenarkan, buka diri kita membenarkan supaya yin dengan yang tu berdansa. Kan? Bila dia berdansa, energi tu akan keluar. Feminin tu akan keluar. Feminin, seorang lelaki dia keluarkan feminin dia, tapi kepada satu level yang tertentu je. Dia tak boleh terlalu. Tak boleh. Kalau terlalu dia jadi macam tak boleh, sebab dia hanya ada separuh wanita je dalam mana. Tak boleh penuh. Itu bagi saya lah. Kan? Aku memang curious macam mana kau melihat dunia, macam mana kau melihat subjek, macam mana kau melihat manusia. Sangat menarik ya. Ni macam lukisan ni, macam pada 6 hari bulan Januari. Dalam dunia saya, sekeping gambar yang tak sempurna itu lebih hangat. Dia sebab yang tak sempurna tu di mata aku adalah itu yang sempurna. Yang tak sempurna tu sempurna. Sebab kita human, kita dalam dunia, kita manusia hidup fizikal ni masih lagi kita bukan malaikat lah nak sempurna. Banyak cacat. Banyak cacat kan. Tapi lagipun kalau kita nak relate dengan kepercayaan kita pun, Tuhan menciptakan ciptaan dia sangat sempurna. So ironinya bila saya dengar orang bercakap pasal yang sempurna hanyalah Tuhan, manusia tak sempurna, itu kau dah menghina design dia. Kau hina design dia cara tak sedar. Kita ni tak sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Sedangkan kau akui bahawa kan Tuhan tu ciptaan dia tip top kan. Alih-alih kau cakap kita tak sempurna kan. Mungkin pendapat orang lain dia lain-lain lah kan, tapi saya melihat macam tu lah kan. Kita adalah, even dia tak ada tudung pun sebenarnya is perfect design to him kan. Tak boleh argue dengan hujah ni. Aku tak kena nak argue. Memang aku setuju je. Berbalik pada lukisan 6 Januari yang tunjuk gambar ni kan, tanpa perlu reveal too much about dia. Adakah dia seorang model? Ataupun dia seorang biasa? Macam mana pertemuan kau dengan wanita ni contohnya? Si hitam manis daripada Negeri Sembilan ya. Adakah dia seorang yang tersohor, ternama? Tak, dia saya mengenali dia melalui seorang kawan. Kawan ni dia adalah pelakon teater kan, yang aktif jugalah kan. Kemudian dia datang ke studio, kita berkenalan, saya ambil gambar dia dulu. Kemudian saya tanya dia, ada female talent tak yang boleh kita shoot dia untuk praktis ya, bukan untuk tujuan komersial. Kemudian dia bawa. Dia copywriter. Dia copywriter dan berlakon teater juga. Tu kita berkenalan, kita sembang macam kita sembang ni. Dan bila saya tanya dia dah ready, so kita mulakan lah. Untuk dia bermakeup seperti mana end product ni, makan masa tak? Tak makan masa sebab dia make up sendiri dan dia dah faham apa saya nak. Baju yang dia pakai ni baju dia sendiri bawa ke? Dia sendiri bawa. Saya minta dia bawa.
dia tanya nak bawa baju apa, dia message kan. Saya cakap kebaya and black. Kebaya. Black t-shirt. Dan untuk mencapai gambar-gambar macam ni kan, bila semua dah set, kita dah masuk kat dalam studio, lampu semua dah set, berapa lama yang diperlukan untuk mendapatkan gambar dia? Gambar dia 2 jam. 2 jam 2 jam. Wow, banyak kan, macam 10 minit, 15 minit. Kenapa perlu pakai 2 jam? Sebab saya akan take a break dulu, because dia nampak masih kekok lagi berhadapan dengan kamera. Walaupun kita dah berbual tadi, so dia masih ada lagi yang dia belum lepaskan kan. Tunggu dia melepaskan. Okey. Saya ada gambar continuous yang lain yang muka yang funny, and I think saya akan pakai yang tu. So saya akan publish yang mana yang sederhana saja. So yang betul-betul dia punya hardcore dia saya simpan untuk pameran satu hari nanti, buku. Ya. Dan mereka akan dapat kopi. Dia orang akan dapat lah. Dia orang kopi dia. First edition printing dia orang akan dapat. Maksud first edition printing tu apa? Technically sebenarnya first edition printing tu printing tu untuk pameran. Dia yang di pameran tu. Dia akan dapat tu. Dia akan dapat tu. So kalau orang lain nak beli, so kita akan buat second print. Subjek ni pun memang satu subjek yang teknikal dan mempunyai kesan langsung terhadap akta cipta. Ya. Okey. Kalau kita pergi ke sana tu lebih mendalam persoalan kita kan. Mungkin untuk di lain masa lah sebab tu. Ini apa yang di-share di Facebook ni hanyalah yang paling sederhana aja. Yang lebih dahsyat lagi disimpan untuk masa depan, untuk pameran buku. Dia dapat dengan sijil sekali, surat beranak gambar yang di print. Fotografi dia harus dipandang satu benda yang tinggi juga kan. Dia macam melahirkan anak kita ada surat beranak, kita dah lahirkan anak, bagi surat beranak. Ya betul. Aku tak terfikir kan lukisan ada benda ni, fotografi pun ada benda ni. Ada. Mungkin kita ingat fotografi terlalu senang kot semua orang boleh ambil gambar. Ya. Semua orang boleh tulis, semua orang boleh tulis lirik macam tu lah. Tapi untuk menghasilkan satu fotografi yang hidup, bernyawa dan dapat capture sanubari manusia, aku rasa jarang orang aku jumpa. Ya, itu juga proses. Mungkin dia prosesnya kan kita melalui banyak benda tau. So bila kita berhadapan dengan subjek tu, banyak benda yang kita recall live kita ni, pengalaman kita tanya dia. Sebenarnya kita mengalami pengalaman yang sama, cuma dia punya bentuk yang berbeza dan cara kita react pada masalah tu yang berbeza kan. Dan ada kalanya saya suka subjek saya dia seorang pelakon kan. Kenapa sebab apa pelakon? Sebab saya merasakan dia orang mewakili kita, memakai topeng-topeng, mewakili kita, perangai kita sendiri kan. Perangai kita sendiri, penonton ni, perangai kita, dia orang mewakili perangai tu untuk dipertontonkan. Mereka memanifestasikan diri kita. Kita melihat balik diri kita di dalam performance lah. Ya, seolah-olah melihat cermin. Engkau seorang pelakon juga? Tak. Ada. Hanya pelakon di sandiwara dunia. Sandiwara hidup pentas dunia. Pentas dunia hanya palsu. Katanya dunia hanya palsu, tapi duit nak ori. Duit nak ori duit nak ori, dunia hanya palsu. Betul. Berbalik pada lukisan perempuan ni kan, fotograf perempuan ni, kalau dia tengok harapnya tidak ada rasa tersinggung. Dia bukanlah seorang yang stunningly hot yang macam Scarlett Johansson dengan ataupun Jennifer Lawrence dengan pakaian yang paling sikit sekali. Tetapi dia ni so beautiful. Engkau telah berjaya tangkap kecantikan dia tu yang aku tak boleh nak compute. Dia memang cantik ke? Tak.
Bukan maksudku tak cantik, tak cantik tu. Dia semuanya orang cantik. Cuma bukan aku punya bukan aku punya kalau dikatakan taste lah, kan. Selera kan. Bukan betul. selera Faham. kan. Faham. Sebab selera aku lain macam. Selera. Sama. Betul. Bukan cita rasa kita. And yet melihat aku keep saying lukisan this photograph. Kalau aku boleh pinjam bahasa orang putih, she's so beautiful. Aku terfikir adakah dia yang memang cantik ataupun fotograf ni cantik? Itulah aku macam Soul dia beautiful ni. Kau percaya kau boleh capture soul dia menerusi lensa ke? Kau boleh capture soul seseorang? Melalui reflect daripada apa yang dikeluarkan daripada raut wajah dia lah. Dia ni seorang yang jahat. Intipati hati dia memang jahat betul. Dia niat dia tak baik lah dia ni. Tapi kita tak tahu because dia pelakon yang hebat. Dia dalam kehidupan alam biasa ni, dia bawa diri dia dengan penuh keranggian, tapi jiwa dia jahat. Dia kalau boleh rompak, ada chance dia rompak aje. Contohlah sebagai seorang profesional mana ada profesional. Mana ada tak. Kau ambil kamera, letak lensa yang sesuai, lampu yang betul, apa yang ada dalam diri dia tu akan nyerlah. Boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Yakin? Betul? Yakin. Boleh berlaku. Cuba dia cerita. Tapi saya perlu mengambil masa sama ada berminggu ataupun berhari ataupun berbulan untuk sebelum saya suruh dia masuk set. Itu tadi cakap tu, sebelum ambil fotograf tu kita akan berinteraksi dengan dia dulu, berbual-bual sebagainya. Adanya kalau hari itu dia datang untuk shoot, kata kita sembang dulu, kata nak pecahkan tembok tu semua, sembang. Masih lagi saya rasa nampak dia belum lagi membuka sepenuhnya, tak shoot lah. Hari lain pula. Kau kalau jadi seorang psikologis memang banyak klien datang ni. Terapis. Tak ada. Yang ni pada 14 Disember ni. Sangat seksi. Dia capture what it's like to be a human being. Ada kecacatan dia, ada kesempurnaan dia, ada sexiness dia, ada insecurity dia semua. Aku kagum. Dia ni siapa ni? Dia ni peserta Dewi Remaja. Oh, patutlah. Okay. Dia peserta Dewi Remaja. Obviously dia seorang yang lawa, cantik, cerita, pandai depan kamera. Membuat kerja lagi senang lah. Buat kerja lagi senang. Tetapi ada tetapi. Yes, ada tetapi. Gambar ni masih ada tetapi. Saya tak dapat dia punya layer yang lebih dalam. Apa layer yang kau cari? Pemikiran dia. Perempuan ni seksi kat sini. Dia bukan kat badan je. Dia kat seksi kat sini. Otak dia. Pemikiran macam mana yang seksi ke? Yang okey, kalau seorang model, dia boleh bercakap tentang ekonomi, politik, sosial, budaya. Dia boleh ungkapkan benda tu dan dengan pandangan sendiri, bukan kopi daripada mana-mana. Seksi. Seksi. Kat badan dia kan. Okey. Senang tak hidup menjadi seorang engkau? Aku kalau boleh tak nak dilahirkan. Kenapa God, why I'm here? Dad, please. Tak, ada ketikanya masa birthday pernah juga orang tanya apa permintaannya. I wish I never born. Seriously?
Yes, I wish I never born because kan asyik susah aja kan. Bukan senang kan, nampak macam ni senang ah. Kan. Kadang-kadang makan kan umur macam ni makan pun miss tau. Kan. Kan. Habis tu kenapa? Apa nama ni? Kenapa bertahan juga dengan pekerjaan tu? Kan ada yang mempersoalkan gitu, bertahan juga dengan pekerjaan yang kadang-kadang putus, kadang-kadang tak tu. Untuk aku senang begini lah. Apa nama ni? Bukan mencabak dah. Dia bukan soal mencabak. Kan? Kalau dikatakan bahawa bergantung kepada sos ataupun Tuhan yang agung kan. Ya, aku surrender ya tiap-tiap hari kepada makan tak makan kan. Yang membuatkan masalahnya bila aku risau esok nak makan apa, itu masalah untuk aku. Kalau aku risau kan, aku bimbang besok aku nak makan apa, berarti aku mendeny ada satu kuasa kat atas tu. So aku bergantung kan, surrender 100%. Kan kadang-kadang member minta tolong ada juga kan. Yeah. Kan tapi permintaan tolong tu bukannya bermaksud aku ingin menyerah hidup macam tu je kan. Setelah try untuk melakukan nilah promotion ke apa-apa sikit tak berjaya kan. Kosong sangat perut, terpaksa lah call juga kan. Yeah. Tapi kenyataan yang sebenarnya kenapa aku memilih begini walaupun tak makan, sebab aku buat kerja ni untuk soul aku, untuk serve yang melahirkan aku walaupun aku tak nak kan. Mewujudkan aku di dunia walaupun aku tak nak kan. Untuk serve dia lah. Aku buat untuk serve dia. Yang mewujudkan kau. Mewujudkan semesta alam ni, serve semesta alam ni, alam lah, serve. Alam ni bukannya alam yang kita lihat pokok tu saja. Alam ni macam ni alam at Samad kan. Dipanggil saya datang. Saya serve you. Yeah. Kalau kau question apa untuk makan besok, kau mendeny, menghina Tuhan lah boleh dikatakan. Bahawa dia pasti akan bagi kau rezeki. Bagi lah. Lu dah bagi gua hidup. Kan? Lu kasihlah makan. Cuma timing. So akhirnya aku belajar tentang timing yang tu. Jangan rasa tak ada ke kan, apa ni susah sangat tu. Timing. So, kena terus belajar untuk jadi sabak. Sabak. Timing dia akan tiba kan. Timing untuk kejayaan, kesenangan, duit kan RM50 kan. Tak ada duit RM50 tu besar kan. Tadi kau cakap apa, kau pun tak dilahir, tak minta untuk wujud. Bagaimana kau flipkan persoalan tu menjadikan bagaimana aku bersyukurnya aku dapat wujud dalam dunia ni. Kebarangkalian untuk aku wujud sebenarnya sangat, sebelum kita wujud, kebarangkalian untuk kita wujud sangat nipis, sangat kecil. Kerana ketika kita punya ibu dan bapa bersenggama pada saat itu yang conceive, yang menyatukan dua sperma dan telur tu, dia berlaku tepat pada saat yang tertentu. Dan proses lebih kurang 9 bulan dan lahirnya kita. Sebenarnya keseluruhan proses tu hampir-hampir tidak berlaku tau. Maksudnya kita hampir tak wujud dalam dunia ni sebetulnya. Kerana aku lahir pada tahun 69 Februari. Maknanya mak bapak aku roman tahun 68. Pada hari dia orang roman tu, macam-macam perkara boleh berlaku pada ketika itu. Cicak boleh jatuh atas dia orang. Nyamuk boleh gigit buntut, neighbor boleh panggil, kawan dia boleh ajak pergi minum teh tarik. And yet ataupun dia terbersin ke apa, potong steam ke apa. And yet semua benda tu tak berlaku. Banyak perkara boleh berlaku, tapi tak ada apa pun yang berlaku dan mereka bersenggama. Dan maka jahil yang kita. Pendek kata, kita mungkin tak wujud. Lagi besar daripada kita mungkin wujud. Jadi atas sebab tu keperluan untuk berasa syukur ni sangat besar pada aku. Walau apa sekali yang jadi ke depan ni, kebolehan untuk syukur tu tetap
masih ada. Kita patut bersyukur atas apa sekali benda pun lah. Macam mana kau lihat syukur dengan soalan kau tadi tu? Syukur dia bukan benda yang aku bersyukur semudah itu kan. Alhamdulillah aku bersyukur kan. Tak ada. Dia bersyukur ni lebih kepada kita banyak buat benda lagi. Maksudnya benda-benda yang bermanfaat lagi. Kan? Kita kembangkan benda-benda yang bermanfaat, kembangkan benda yang indah kan. Yang dapat dikongsikan benda-benda yang boleh buatkan orang ketawa. Kan? Tersenyum, bahagia. Syukurlah dia bukan tak semudah alhamdulillah aku syukur lah. Tak dia tak lebih pada tu lebih pada tu. Aku setuju dengan kau. Pendek kata aku kena belajar lebih bersyukur daripada adanya. Tapi balik pada soalan aku tadi tu, sukar tak untuk menjadi seorang engkau? Mempunyai pemikiran yang tersendiri ni akan membuat orang lain sukar untuk bersama kita, di sisi kita. Aku rasa macam tu. Engkau, adakah engkau rasai macam tu? Ya, aku sepi. Aku sepi tu kerana kesepian itulah aku menciptakan dunia aku sendiri je. Dunia itulah fotografi. Kesepian ni sejak dari bila, selama-lamanya ataupun sampai satu peringkat usia engkau mencapai kesepian tu? Selama-lamanya. Sebagai seorang remaja engkau merasakan kau seorang remaja yang sepi. Walaupun aku banyak kawan, ramai aku jumpa, tapi aku masih merasa sepi. Dan kesepian itulah yang menolak aku untuk membuat sesuatu kan. Dan bukan kesepian tu bukan aku tak accept dia, aku accept, cumanya berlaku peperangan kan. Kenapa aku harus sepi? Dan satu lagi pihak pula cakap kau harus ada sesuatu yang boleh membuatkan kau tak sepi kan. Maksudnya peperangan tu terus berlaku dalam diri aku kan. Aku rasa semua orang mengalami peperangan tu kan. Semua orang. Cuma bezanya aku seorang lah, aku tak kahwin dan duduk pun rumah duduk seorang kan. Kan? Kalau mati pun orang tak tahu kan. Jadi benda tu yang sebenarnya kesepian tu kita perlu tau. Maksudnya kita perlu, bila kita sepi kan, sebenarnya semua ni tak wujud lah sebenarnya. Semuanya tak wujud. Tak wujud. Otak kita yang membuatkan dia wujud. Huraikan. Ni kalau memori kita tak ada meja kan dalam memori kita kan, dan kita tak tahu pun word meja tu semua, kita pergi mana-mana kita tak tahu benda ni. Kita tak rasa ni meja, kita rasa dia adalah TV ke apa ke, dia balik pada ni memori kita. Kita tahu kewujudan dia. Kita tahu kewujudan nama dia. Fungsi dia. Dan untuk aku, kita ni penumpang dalam badan ni, passenger kan dalam badan ni. So apa yang diarahkan oleh the ultimate soul ke atas tu melalui matematik sebenarnya kan, melalui matematik. Hidup ni matematik. Contohnya kiraan kalau nak wujud air dia kena ada apa, ada campuran apa benda tu kan, H2O baru wujud air kan. So sama enggak benda-benda lain, dia matematik. Kalau intipati pada Faizal Hussein tu berada di tubuh seorang yang lain, adakah dia akan jadi Faizal Hussein juga? Bergantung bagaimana dia, environment dia membesar dengan siapa dia bercampur. Macam mana nak cakap intipati diri, siapa Faizal, mana Faizal Hussein, apa Faizal Hussein tu? Ada jawapan kepada benda tu? Tak ada. Tak ada. Saya pun tak tahu saya siapa. Saya pun tak tahu. Ya.
sebenarnya aku banyak agree dan aku banyak mungkin boleh terima apa banyak perkara yang kau perkatakan lah. Macam kalau cakap siapakah Faizal Husin, siapakah Ed Samad. Yang susah nak menyatakan siapakah diri dia yang sebenar tu. Tapi aku sangat tertarik dengan satu kata-kata satu orang, kalau tak silap aku dia seorang pembikin artificial intelligence. Dia cakap, you exist in a story. You exist in the story. Your brain tells itself. Engkau wujud dalam sebuah cerita yang otak kau ceritakan pada dirinya. Berbalik kepada sepi tadi dan apa yang wujud adalah otak, daripada otak kita kan. Lebih kurang cakap tu. Disebabkan memori kita tahu mengenai meja ni, barulah meja ni wujud. So Faizal Husin tu wujud dalam sebuah cerita, dalam otak tu punya penceritaan. Faizal Husin ni tinggal di mana, dia berkawan dengan siapa, dia suka apa, dia tak suka apa, dia suka kopi, dia tak suka kopi. Kita hanya wujud dalam sebuah cerita yang otak kita. Dan bila kita bertemu interaksi dengan manusia lain pula, dia pun ada cerita dia dan kita pun ada cerita kita, dan cerita kita merge. Ada kalanya cerita dia tak tally dengan cerita kita. Pada diri kita, aku Ed Samad seorang yang sangat dermawan. Dalam story dia, Ed Samad tu tidak dermawan kerana dia jarang menjumpa Ed Samad menderma pada orang. Tetapi sebab tak dirakam oleh mata dan fikiran dia. Kan? Benda tu tak dirakam. So dia tak ada memory tu. Memory Ed Samad ni baik, tak ada memory dia. Itu dia. So balik pada fotografi tadi tu. Mereka yang menjadi subjek pada kau punya fotograf tu, apa yang kau capture adalah, kalau bukanlah soul dia pun, bila dalam kau perbualan dengan dia, kau cuba memahami dia, mengenali diri dia, mengenali cerita kehidupan dia tu. Dan cerita kehidupan dia tu intipati kepada personality, watak, kewujudan dia tu kan. Dan kau tangkap daripada gambar-gambar. Masuk akal ke perbualan ni? Masuk. Sebab semua nature orang, semua orang yang lahir kan, nature dia adalah dia ingin dikenal. Kan? Sama juga kalau kita tanya agamawan pun, kenapa Tuhan buat manusia? Buat manusia sebab dia ingin mengenal. Kan? So, dia menjurus ke situ. Dia nature kita memang kita nak dikenal lah. Maksudnya bukan terkenal pun, maksudnya kita wujud lah. Kan, kalau kita duduk di kampung pun mesti ada seorang yang menonjol kan supaya dia dikenal. Aku wujud lah kan. Kita nak bagi tahu orang akan kewujudan kita. Yes. Kita wujud dan kita matter. Kita kisah ni, kita panggil aku ni kisah. Kisah. Emmy Search. Kau pernah ambil gambar Emmy Search? Tak pernah, tapi kita pernah communicate lah. Pernah communicate untuk bergambar. Dia kata okey, tapi along the way dia dah sibuk kan, so aku malas nak kacau dia dulu, so biarkan bagi dia relax dulu. Percaya atau tidak, sebenarnya intipati kenapa aku rasa satu hari aku nak buat hubungan rambang kerana perbualan aku dengan Emmy Search. Masa tu kita orang sedang buat album terakhir Search. Apa tajuk album? Katarsis kot. 2016 kot. So masa rakaman tu Kid apa semua, Abang Nasir semua dalam studio rakaman, aku dapat lepak dengan Abang Emmy. So dia menceritakan pasal diri dia. Dia menceritakan bagaimana daripada tahun 70-an dulu diorang tak ada video. Jadi dia menonton magazine je. Dia suka tengok, tak salahnya Freddie Mercury, macam mana Freddie Mercury bawa diri dia dalam ni kan. Lepas tu itulah dia belajar posing, cara pose kan. Dan Abang Emmy dia memang ada kebolehan untuk pose terror handal. Jadi apa yang aku berbual dengan dia dalam masa 2-3 jam tu kan, aku cakap ini kan perbualan ni aku tak pernah dengar kat tempat lain. Dan kalau orang dapat dengar perbualan ni, mesti orang kagum. Mesti bestnya. Aku aspire satu hari nanti aku akan dapat
ada kamera, berbual dengan satu orang lain, capture dia punya pemikiran, dia punya keluar biasaan dia. Itulah sebabnya perbualan dengan Abang Amy. Abang Amy, betul. Itu bila sebagai fotografer, professional fotografer, Abang Amy tu terror lah posing dia. Dan cuba kau cerita pasal Abang Amy pada sudut pandang seorang, apa yang menawan, apa yang menarik, apa yang jambu pasal dia. Dia lelaki yang naturally seksi. Secara naturalnya dia seksi dah. Dia punya, even dia punya badan pun dah seksi sebenarnya. Kalau kita perempuan pun kita tengok buntut dia yang tonggek tu kan, seksi kan. Dia secara natural dah seksi. Kemudian dia tujuan dia, sebab ada dengar interview dia kan, tujuan dia untuk datang ke Kuala Lumpur band muzik ni untuk menjadi star. Kan, dia dah clear dia punya tujuan dia, menjadi rockstar. So rockstar dia kena ada benda yang sangat ekstra bila kan, showmanship apa semua kan. So benda tu yang mungkin benda tu yang membina dia untuk confident, pakai apa pun kena kan. Dan lagi satu keberanian lah. Dia perlu keberanian untuk dia berani menjadi berbeza. Kan. So dia artis lah, dia artis. Dia bukan hanya penyanyi rock, dia artis. Jadi kau gunakan perkataan keberanian dia tu kan. Aku punca sara hidup aku antaranya adalah menulis. Buat lirik atau buat essay ke. Aku sering merasakan bahawa menulis adalah satu perbuatan membogilkan diri. Kena ada keberanian untuk menulis. Pada aku kena ada berani. Kalau lu tak berani, lu tulis tak habis keluar, tak pancut lah. Tak pancut. Tapi bila kau gunakan ayat keberanian tu, aku nak try relate balik pada fotograf tadi tu kan. Kau nampak ke keberanian setiap subject matter kau tu untuk menunjukkan diri dia yang lain? Ataupun adakah keberanian sebahagian daripada prosedur mereka tu, ataupun tak sengaja je apa yang mereka selahkan tu terselah? Dia orang tu sendiri. Sebab bila start bercakap kan, sebelum ambil gambar tu, bila start bercakap, saya akan pergi kepada soalan-soalan yang intimate. Serius? Macam mana antaranya? Intimate antaranya apa, macam seminggu berapa kali main kan, benda-benda macam itu kan. Benda, walaupun kadang-kadang ada yang terkejut apa semua kan, tapi I try to balancekan balik lah kan, supaya benda tu kau harus berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi diri kau sebenarnya. Macam saya pun bila mengambil gambar tu, saya berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi diri sendiri. Kalau tak, kita punya memori ni kacau. Hang jadi Peter Lambert lah, hang jadi ni lah, hang jadi ni lah. Kepala ni kacau, dia cakap banyak kan. Diamlah, chat kan. Peperangan tu bermula. Sentiasa bergelut Sentiasa bergelut ketika nak ambil tu. Tapi bila kita dah betul-betul fokus, I love him, I want to capture her sexiness. Kita hypnotize diri kita balik, kita pop. Dia moment, kalau terlepas lah. Tak boleh nak repeat lagi. Kalau terlepas aku faham tu. Sorry, aku share juga. Penulisan lirik, setiap kali aku dapat satu lagu tu, aku buat lirik, macam tu lah. Capturing the moment pada ketika itu. Pada time melody tu aku dapat, aku duduk, ni aku sedang capture this moment ni, that particular time tu. Kalau terlepas lah tu. Kalau umpama aku bayangkan macam pergi mengail ikan. Ada ikan yang lagi besar daripada ikan yang kita dapat. Tapi apa yang kita dapat tu, itulah momen yang kita dapat, itulah ikan yang kita dapat. Ya, itulah wahyu yang kita dapat. Jahat sekian. Wahyu. Bukanlah istimewa. Semua orang ada benda tu. Even bukan pemuzik, pelukis ke penulis, mereka ada benda tu. Kan? Mungkin benda tu berlaku dalam pekerjaan mereka jika mereka jujur. Tukang sapu sampah, kalau jujur, betul-betul jujur kan, jumpa duit, bagi balik kat tuan dia kan. Kalau tak jujur, Hebat.
dia boleh ambil, tak salah pun ambil. Kalau ambil pun tak salah. Tapi dia punya hukum sebab akibatnya patah balik lah. Kadang-kadang orang cakap kau nak buat satu tu biar jujur lah. Menulis tu biarlah jujur. Apa kejujuran dalam membuat kalau perkataan-perkataan gitu selalu keluar, dia geli ya. Geli kan? Kau harus jujur dalam melakukan pekerjaan. Ya, aku jujur melakukan pekerjaan. Geli kan? Jujur lah. Buat kejujuran tu tanpa diucap, tanpa hanya perbuatan, reaction saja. Action, reaction. Dan kita ada dua kan, reaction dan action. Buat je lah. Buatnya. Jadi tak jadi belakang kira kan. Tapi masa buat tu brother, itu ni dia ada war kat. Ini Peter Lindbergh ni. Kalau jujur lantaklah Peter Lindbergh tak Peter Lindbergh, aku nak buat juga walaupun Peter Lindbergh kalau tak jujur, iya ke macam Peter Lindbergh okey aku tak nak buat ni lah, buat lain. Hasil yang terhasil tu bukanlah kejujuran. Because dia tak nak jadi, dia tak jujur, dia dia tak jadi sini. Patutnya dia nak kena ke arah Peter Lindbergh, tapi dia tak nak. Dia buat benda lain. Pun dia tak nak juga benda tu sebenarnya, tapi asalkan tak jadi Peter Lindbergh. Itulah manusia ni kompleksnya. Gitu. Dia ada war dalam kepala dia. Sebenarnya bila angkat ni tak ni kita pakai ni dah cukup lah sebenarnya. Kan, tapi jadi haiwan lah. Kan? Sebab dia tak perlukan peraturan. Rasa tu, perasaan. Aku macam aku cakap ni lah aku takut aku tak terbawa perbualan antara kita berdua ni. Alamak. Terlalu banyak aku nak cuba memahami sampai aku sampai tak tahu, macam takut tak terkendong kan. Alamak. Tapi so far aku sangat teruja. Atas sebab tu lepas ni kita kena break sekejap dan kita boleh makan. Alright. Dan kita sambungkan dengan seorang lagi tetamu kita, sahabat Baik. kau, Rona Sina. Ya, baik. Baik.